Hijrahnya ke Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan sahabat yang berani dan sanggup mempertahankan prinsipnya untuk menzahirkan keislaman secara terang-terangan. Ketika turunnya perintah hijrah, ramai dari kalangan sahabat yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, namun Sayyidina Umar sebaliknya. Tatkala beliau hendak berhijrah, beliau menghunus pedangnya, meletakkan busur di bahunya, memegang beberapa buah anak panah dan membawa tombak. Kemudian, beliau bertawaf sebanyak 7 pusingan dan bersolat di Maqam Ibrahim dengan tenang. Setelah itu, beliau menghampiri orang Quraisy yang sudah lama memerhatinya. Beliau berjumpa satu persatu dan berkata kepada mereka, sesiapa yang ingin ibunya celaka, anaknya menjadi yatim dan isterinya menjadi janda, maka hendaklah dia temui aku di lembah ini. Sayyidina Umar berhijrah bersama beberapa orang dari anggota keluarganya dan kaumnya seperti Hafsah anaknya dan Sa'ad bin Zaid sepupunya. Dari Bara' bin Azib bercerita, orang pertama yang tiba di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Abu Maktum. Mereka berdua mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Setelah itu Bilal, Sa'ad dan Ammar bin Yasir. Setelah itu menyusul Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang dari sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tiba di Madinah. Aku belum pernah melihat penduduk Madinah berasa gembira seperti perasaan gembira mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari. Peperangan yang disertainya. Sayyidina Umar sememangnya terkenal memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Beliau seorang yang mahir dengan ilmu peperangan, mahir menunggang kuda, memanah dan bermain pedang. Kehebatannya itu dimanfaatkan sebaiknya di jalan Allah SWT. Maka beliau tidak pernah ketinggalan walau satu pun peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW dan peristiwa-peristiwa besar. Malah beliau telah memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap peperangan yang disertainya seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq dan banyak lagi. Saat kewafatan Rasulullah SAW. Apabila berita kewafatan Rasulullah SAW tersebar, maka para sahabat menjadi sedih, menyebabkan suasana di Madinah menjadi seram seolah-olah dilanda musibah besar. Tidak mampu menerima hakikat kewafatan Rasulullah SAW, beliau pun marah dan menuju ke khalayak ramai sambil menghunus pedang. Beliau berkata bahawa pemanggilan Rasulullah SAW hanyalah seperti pemanggilan Nabi Musa ketika menghadap Allah SWT dan setelah itu akan pulang. Beliau juga bersumpah akan memenggadahi sesiapa yang berani mengatakan kewafatan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun berucap di khalayak ramai dan kemudiannya membaca sepotong ayat dari surah Ali Imran ayat 144. Setelah itu barulah Sayyidina Umar dan para sahabat sedar akan hakikat kewafatan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pernah berkata seperti apa yang tercatat dalam Sahih Bukhari, demi Allah, setelah aku dengar Abu Bakar membacakan ayat itu, aku sedar dari kegocangan hatiku hingga aku tersungkur di atas tanah dan aku tidak berdaya melangkahkan kedua kakiku. Setelah itu aku sedar bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Sebelum mula Islam, Sayyidina Umar merupakan orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Namun setelah mula Islam, Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dicintainya. Abdullah bin Hisham telah menceritakan, kami pernah bersama Nabi SAW yang mana pada ketika itu baginda SAW sedang merangkul tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu selain diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar pun berkata, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baginda SAW bersabda, sekarang baru benar wahai Umar. Riwayat Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6142. Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling engkau cintai? Baginda SAW menjawab, Aisyah. Amr bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, dari kalangan lelaki siapa? Baginda SAW menjawab, ayahnya Abu Bakar.
Amru bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda SAW menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian Baginda SAW menyebut nama beberapa orang lelaki yang lain. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Sifat tegasnya digunakan untuk menegakkan kebenaran. Sayyidina Umar sangat keras pada perkara-perkara yang batil dan musuh-musuh Allah SWT. Sebagai contoh, Sayyidina Umar pernah mencadangkan agar tawanan Badar dibunuh. Beliau juga menyarankan kepada Rasulullah SAW agar tidak mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, yakni ketua orang munafik. Dengan sebab itu, Rasulullah SAW pun pernah bersabda sedemikian. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling penyayang di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah SWT adalah Umar. Riwayat Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 12437. Ketegasan Sayyidina Umar dalam kebenaran juga menyebabkan syaitan takut terhadapnya, seperti sabda Baginda SAW, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, syaitan tidak akan pernah menemuimu tatkala engkau sedang melalui suatu jalan, melainkan dia akan melalui selain jalan yang engkau lalui. Riwayat Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3407. Al-Quran membenarkan pendapatnya. Banyak pendapat Sayyidina Umar telah dibenarkan oleh Al-Quran. Contohnya makam Ibrahim sebagai tempat salat, perintah hijab dan kata-katanya agar Allah SWT menceraikan isteri Rasulullah SAW yang dilanda rasa cemburu dan menggantikan mereka dengan yang lebih baik. Selain itu, pendapatnya dibenarkan ketika beliau meminta Rasulullah SAW untuk tidak mensalatkan mereka yang munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah meletakkan kebenaran pada lisan Umar. Riwayat Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 20484. Menemui Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni telah memeluk Islam semasa hayat Rasulullah SAW. Namun keinginannya untuk bertemu Rasulullah SAW terpaksa dibatalkan untuk menjaga ibunya. Sayyidina Umar sewaktu hayatnya pernah bertemu dengan beliau sewaktu rombongan daripada Yaman tiba kepada Sayyidina Umar. Setelah bertanya-tanya kepada mereka, akhirnya beliau pun menemukan Uwais Al-Qarni lalu bertanyakan tentang tanda-tanda untuk mengenalinya. Setelah itu, Sayyidina Umar pun meminta agar didoakan keampunan untuknya dan beliau pun mendoakan. Pelantikan Sayyidina Umar sebagai Khalifah Islam yang kedua. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit tenat, beliau mencadangkan agar jawatannya nanti disandang oleh Sayyidina Umar. Dan ternyata para sahabat pun sangat bersetuju. Setelah wasiat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibacakan, para sahabat pun membaiat Sayyidina Umar. Setelah itu beliau naik ke mimbar. Namun apabila merasa tidak layak berada di tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun turun satu anak tangga. Kemudian barulah beliau meneruskan ucapannya. Pemerintahannya dianggap oleh para sejarawan sebagai sebuah kerajaan yang paling berjaya dan unggul. Selain itu, wilayah-wilayah terbentang luas di bawah taklukannya, di bawah pimpinannya telah berjaya mengambil alih dua buah kerajaan besar, iaitu Parsi dan Rom.